Oh nak ni share dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya pada pagi yang penuh barakah, pada petang yang penuh barakah ini. Kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu meneruskan perbincangan kita daripada kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbahasan sifat 50, dan pada petang ini kita akan menyambung perbahasan kita tentang sifat jaiz bagi Allah atau juga sifat harus. Jaiz tu maksudnya harus. Jadi sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu adalah satu sahaja, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang bermaksud melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Baik, jaiz artinya sesuatu yang menurut akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Maksudnya akal dapat menggambarkan ada dan tidak adanya. Setiap sesuatu yang boleh menurut akal, maka Allah mungkin mewujudkannya dan meniadakannya. Meskipun secara hukum kebiasaan hal tersebut dianggap jauh dari kemungkinan atau tidak biasa. Misalnya si fulan ni menjadi orang kaya, dan menjadi kaya itu merupakan hal yang jaiz ataupun hal yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah boleh menjadikannya kaya, dan begitu juga Allah Taala boleh menukarkannya menjadi miskin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi si fulan itu, contohnya menjadi kaya ataupun menjadi miskin. Si Anu ataupun si fulan satunya menjadi orang alim juga sesuatu yang harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam erti Allah boleh sahaja menjadikannya orang yang alim. Kalau kita jumpa seorang yang kita kata dia ni dungu
belajar pun tak masuk, semua dikata ni dia ni mustahil jadi alim. Itu tak betul kita kata. Tak boleh sebut mustahil. Kalau mustahil ni maksudnya tak boleh langsung, tak boleh berwujud langsung. Mustahil ni contoh dia macam apa? Mustahil contohnya macam ada sekutu bagi Allah, itu mustahil. Allah bersifat dengan sifat-sifat makhluk, yang itu adalah mustahil. Ada isteri, ada anak bagi Allah, maka itu adalah mustahil. Allah duduk bersemayam atas arash, dengan bersemayam maknanya duduk betul, maka itu adalah mustahil. Jadi mustahil maknanya perkara yang memang tak boleh wujud sama sekali, tak terbayangkan di akal untuk berlaku. Itu dikatakan sebagai mustahil. Tapi kalau sekiranya mengubah seorang yang bodoh, yang dungu menjadi alim, itu tak mustahil bagi Allah SWT. Boleh sahaja. Mengubah seorang yang fakir miskin menjadi kaya, itu juga tak mustahil bagi Allah, harus sahaja. Mengubah mengubah orang yang dah kaya menjadi miskin, fakir, apa kedana, juga tak mustahil bagi Allah, boleh sahaja. Allah Ta'ala boleh ubah sesuatu tu sekelip mata. Allah Ta'ala boleh mengubah sesuatu sekelip mata. Allah Ta'ala boleh ubah seorang ahli maksiat menjadi walinya dalam sekelip mata, pun tak jadi, tidak masalah bagi Allah SWT. Tidak ada yang yang menyusahkan Allah Ta'ala untuk melakukannya, kerana ia termasuk perkara yang harus pada akal. Okey. Dan mengubah seorang wali menjadi fasik, menjadi kafir, juga boleh dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud dia. Jadi harusnya dia bukan wajib, dia bukan juga mustahil. Jadi kalau wajib maksudnya mesti terjadi, tak boleh tidak. Ini tidaklah. Contohnya yang dikatakan seorang itu wajib, bila belajar dia wajib pandai. Itu tak juga. Tak semestinya. Berapa ramai orang yang puluh tahun belajar sampai ketua sama juga, tak ada perubahan apa-apa pun, tak pandai-pandai juga. Jadi belajar wajib jadi pandai, maka untuk belajar wajib, untuk pandai maka wajib dia belajar, tu pun tak betul juga. Maksudnya kita nak kata benda tu harus sahaja. Harus artinya boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Contoh kita kata gini, air pada tahap 100 darjah Celsius boleh mendidih, maka kita kata wajib air pada tahap 100 darjah Celsius mendidih, itu tak betul. Kerana boleh saja kalau Allah Ta'ala nak jadikan, harus saja pada akal, pada tahap 100 darjah Celsius air tidak mendidih-didih pun boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala nak jadikan dia beku pun boleh. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, tak ada sesuatu yang pelik dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Benda tu hukumnya harus sahaja. Allah Ta'ala nak menjadikan air pada tahap 100 darjah Celsius menjadi beku, boleh kalau Allah Ta'ala nak buat, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Ataupun sebaliknya, pada tahap 0 darjah Celsius yang sepatutnya menjadi beku, Allah Ta'ala ubah menjadikannya mendidih, pun boleh kalau sekiranya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana apa? Kerana ia adalah harus sahaja, harus sahaja pada akal. Artinya apa? Akal mengharuskan ia berlaku atau tidak berlaku. Dua kemungkinan yang boleh terjadi. Baik. Menurut akal, seseorang itu bisa saja berjalan di atas air tanpa alat bantu, meskipun hal tersebut tidak biasa. Meskipun hal tersebut kita kata berlawanan dengan kebiasaan, atau dalam bahasa Arab dipanggil khariqul lil adah, perkara yang mencari adat. Okey. Boleh saja seorang itu untuk bernafas dalam air tanpa alat bantu. Boleh kalau sekiranya hal tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar, kita tak kata benda tu mustahil. Kerana apa? Kita kata benda tu harus berlaku. Boleh kalau dikehendaki oleh Allah SWT terjadi. Oleh kerana itu, bisa saja Allah memberikan kemuliaan kepada sebahagian hamba-Nya yang bertakwa dengan kemampuan berjalan di atas air. Seseorang terbang di udara tanpa alat bantu juga boleh menurut akal, meskipun tidak biasa. Oleh kerana itu, bisa sahaja Allah memberikan kemuliaan kepada sebahagian hamba-Nya yang bertakwa dengan kemampuan terbang di udara. Atau dalam bahasa agama, dalam istilahnya kita sebut apa? Kedua-dua hal ini disebut sebagai karamah. Karamah ni maksudnya amrun khariqun lil adah, perkara yang mencari adat, yang zahir, yang terjadi pada
pada diri seseorang walinya, pada diri seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang itu disebut sebagai karamah. Dan karamah ni ada dua bentuk. Satu karamah yang hissiyah, karamah yang nampak. Contohnya tadi diberikan contoh orang berjalan di atas air. Kemudian orang yang mungkin boleh terbang di udara. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang kekasih Allah Ta'ala secara hissiyah, sesuatu yang boleh kita nampak. Tapi ada satu lagi karamah yang dipanggil sebagai karamah ma'nawiyah. Karamah ma'nawi tu yang sifatnya tak nampak. Contohnya apa? Keyakinan yang kukuh, kesabaran yang hebat ketika diuji, istiqamah di dalam iman dan amal soleh, istiqamah di atas agama. Maka itu adalah karamah. Itulah sebaik-baik karamah. Sebab tu disebutkan al-istiqamatu ainul karamah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat karamah yang sesungguhnya. Bahkan para ulama tasawuf, para ahli sufi ni tidak suka untuk bercerita tentang karamah-karamah zahir, apatah lagi nak menunjukkan karamah-karamah zahir, melainkan kerana satu-satu sebab yang mendatangkan manfaat bagi agama yang perlu dizahirkan karamah tersebut. Okey. Kenapa mereka seumpama kalau menceritakan karamah atau menzahirkan karamah ni, seumpama dia kata suatu hal yang memalukan, bagaikan seorang anak gadis yang kedatangan haid, lalu ternampak darah haidnya, memalukanlah. Jadi dia tak suka sebenarnya, para wali ni sebenarnya tidak suka untuk menzahirkan karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala kepada mereka, melainkan kerana satu-satu maslahah agama, satu-satu maslahah agama. Ini berbeza dengan orang-orang fasik yang diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, yang kita lihat seolah-olah dia seorang wali yang boleh mendatangkan perkara-perkara ghaib, dia boleh mengetahui hal-hal yang ghaib dan suka menceritakan perkara-perkara ghaib secara terbuka, seronok-seronok nak bercerita. Maka itu sebenarnya bukan sifat seorang wali yang sebenar. Kebiasaan wali-wali ni dia tak suka cerita benda-benda macam tu. Dia lebih, yang mereka harapkan ialah karamah yang maknawi tadi, makna istiqamah dalam agama, keyakinan dalam keimanan. Itu yang mereka sangat harapkan dan dambakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karamah ni pun seperti yang disebutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari dan disyarahkan oleh Ibn Ajibah dalam kitabnya Iqazul Himam, bahawa karamah yang terjadi pada diri seseorang wali itu dia tidak berlaku selalu. Dia berlaku sekali-sekala tanpa diketahui, maknanya tanpa diprogramkan. Baghtatan, disebutkan sebagai baghtatan, makna secara tiba-tiba, tanpa dirancang-rancang, tanpa diketahui, tanpa diprogramkan. Itu karamah yang disebutkan oleh Ibn Ajibah. Baik, jadi kalau kita kita membaca kisah-kisah para awliya contohnya yang terhasil ataupun terzahir pada diri mereka tu karamah-karamah yang kita sifatkan sebagai berlawanan dengan kebiasaan, mencari adat. Contohnya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana karamah yang sampai kepada, tentang karamah beliau yang sampai kepada kita tu dengan jalan yang sangat banyak. Cerita-ceritanya masyhur. Hatta Ibn Taymiyah yang menjadi ikutan kepada golongan Salafiyah Wahabiyah ni pun menganggap bahawa karamah yang paling sahih yang sampai kepada kita, cerita-ceritanya itulah karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan dia sangat mengagumi dan juga menyanjung tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga dipanggil, Ibn Taymiyah ni panggil Syekh Abdul Qadir Jilani ni dengan panggilan Sayyidi, dan juga pandangan Syekhuna. Syekhuna maksudnya guru kami. Bahkan dia menyatakan dengan bangganya bahawa antara beliau, sanad beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hanya selang 2 orang sahaja. Bahkan ada murid dia namanya Yusuf Ibn Abdul Hadi telah mengarang satu buku
judulnya Badul Ulqa fi labsil khirqah. Dalam buku tu dinyatakan sanad tariqah qadiriyah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian mengambil daripada gurunya Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah daripada dua orang yang saya tak ingat nama, Muwafaquddin Ibnu Qudamah, dan ke atas tu ada dua orang sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sanad tariqat qadiriyah. Baik, jadi mengakui adanya karamah ni adalah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mengakui adanya karamah. Bagi mereka yang menolak karamah, maka harus disemak sejauh mana kesunnian dia. Kerana dalam pengajian tentang firqah-firqah Islam atau aliran-aliran akidah dalam Islam, satu firqah yang dikenali sebagai yang diketahui sebagai anti karamah dan menolak akan adanya karamah ni adalah firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah. Jadi firqah Mu'tazilah atau aliran Mu'tazilah ni adalah aliran yang antara terawal yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang mempertikai-tikaikan akan adanya karamah, maka itu boleh jadi dia seorang Mu'tazilah dari sudut pemikirannya, walaupun mungkin dia mengaku dirinya itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang kita nak sebut sini kenapa? Kerana karamah ni benda yang sabit dalam agama, disabitkan sendiri oleh Al-Quran, disabitkan sendiri oleh hadis-hadis Nabi SAW, dan disabitkan oleh ijma', dan tidak ditolak dengan qiyas. Maknanya benda tu betul berlaku. Contoh karamah yang dinyatakan di dalam Al-Quran ialah kisah Ashabul Kahfi. Kerana Ashabul Kahfi yang seramai 7 orang itu bukanlah Nabi. Ashabul Kahfi dia bukan Nabi. Kerana kalau kita kata Nabi, maka kita kata tak pelik, itu adalah mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang mencari adat yang berlaku ke atas diri seorang Nabi dan Rasul. Tapi ni Ashabul Kahfi ni dia bukan Nabi. Mereka adalah orang mukmin yang bertakwa, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lari daripada penindasan raja musyrik yang zalim yang mahu membunuh mereka kerana keimanan mereka. Lalu mereka lari masuk ke dalam gua, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidur sehingga 300 tahun menurut perkiraan tahun-tahun syamsiah ataupun tahun-tahun solar, atau 309 tahun menurut perkiraan sistem qamariyah ataupun tahun lunar. 309 tahun ini Allah Ta'ala sendiri sebut tentang karamah di dalam Al-Quran. Jadi kalau dinafikan karamah, sepertilah kita menafikan sesuatu yang disabitkan sendiri di dalam Al-Quran. Ataupun kisah Sayyidatuna Maryam alaihassalam yang ketika khalwahnya di dalam mihrabnya itu, dia makan makanan yang bukan pada musimnya. Makanan pada musim panas berada pada dia makan pada musim sejuk, dia makan makanan musim panas, buah-buahan musim panas. Bila di musim panas, dia makan buah-buahan pada musim sejuk, sehingga menimbulkan kehairanan di dalam hati Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu dia jawab, Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa sahaja yang dia kehendaki tanpa sebarang batasan, tanpa sebarang hitungan. Nah, itulah menunjukkan tentang sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mustahil kita makan Siti Maryam tadi makan buah musim panas di musim sejuk, dan makan buah musim sejuk di musim panas, di saat waktu tu tak ada refrigerator, tak ada mesin sejuk, tak ada mesin sejuk beku, peti sejuk beku tak ada. Kemudian dia sendiri pun tak keluar daripada rumah ibadat tersebut, duduk di situ, dan ada makanan tu tersedia dengan sendirinya di situ. Apakah mustahil? Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu termasuk daripada perkara-perkara yang kita kata karamah yang tertakluk bawah perbahasan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah bila dia dengar benda-benda pelik, dia tak heran. Kenapa? Benda tu harus saja bagi Allah Ta'ala, selama benda tu harus. Tapi kalau ada orang kata Allah tu duduk atas arash,
Allah tu bertubuh, beranggota, dia heran, dia pelik. Kenapa? Kerana benda tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Macam mana boleh diisbatkan benda-benda yang mustahil tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka yang itu dia heran. Tapi kalau benda-benda karomah ni berlaku kan, dia tak heran pun, tak pelik. Kenapa? Benda tu hanya harus sahaja dalam sistem pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kenapa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, puan-puan semua, awal kita belajar akidah ni, kita belajar dahulu tentang 3 hukum ni. Pertama, hukum syarak, apakah hakikat hukum syarak. Kemudian hukum akal, apakah dia hakikat hukum akal. Kemudian hukum adat, apakah dia hakikat hukum adat. Kemudian berapa bahagian hukum-hukum syarak tersebut. Kemudian berapa bahagian hukum-hukum akal tersebut. Kemudian apa dia hukum adat tadi tu. Supaya apa? Supaya kita ada kerangka fikir dan kita tak terkeliru bila kita berhadapan dengan satu-satu situasi. Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikannya, kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia start dengan faham ilmu tu dulu, pembahagian hukum-hukum tadi tu, supaya kita nampak. Tak apalah. Jadi perbahasan tentang karomah ini dia terletak bawah kategori sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Harus sahaja ataupun kita kata boleh saja kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan sesuatu berbeza daripada kebiasaannya. Baik, sedangkan dalil-dalil sifat jaiz bagi Allah dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Antara lain ayat-ayat berikut ini. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Baqarah ayat 105 yang bermaksud, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, iaitu kenabian, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Kemudian man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang memberi petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 186. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Surah Al-Qasas ayat 68. Kemudian wa rabbuka yakhluqu, kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Katakan dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Surah Al-Anbiya ayat 23. Fa'alul lima yurid. Surah Al-Buruj ayat 16. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nahl ayat 93. Itu contoh-contoh ayat. Jadi ayat-ayat di atas di antara dalil-dalil sifat jaiz atau sifat harus bagi Allah. Tentu masih banyak lagi dalil-dalil yang tidak kami sebutkan di sini. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pentingnya membicarakan sifat jaiz bagi Allah dengan akidah dalam Islam? Apa penting dia? Jadi pembahasan sifat jaiz bagi Allah ada hubungannya dengan pendapat Mu'tazilah bahawa sebahagian sesuatu yang mungkin itu wajib bagi Allah untuk melakukannya dan tidak boleh meninggalkannya. Maknanya Mu'tazilah ni menisbahkan beberapa perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menganggap bahawa ianya adalah wajib ke atas Allah, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya dan tidak boleh sama sekali Allah meninggalkannya. Nanti kita akan tengok Jadi dengan demikian demikian ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahawa semua hal yang mungkin jaiz bagi Allah melakukan dan meninggalkannya. Jadi perkara-perkara yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, maka harus sahaja bagi Allah SWT melakukan dan meninggalkannya. Baik, di antara beberapa hal mungkin yang wajib bagi Allah untuk melakukannya menurut Mu'tazilah. Hal ini mungkin menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita kata mungkin, artinya harus Allah Ta'ala melakukan atau tidak melakukan. Tapi menurut Mu'tazilah, dia kata ni bukan mungkin, tapi sebaliknya wajib Allah Ta'ala buat benda tu. Tak boleh tidak dan tak boleh tinggal. Jadi apa antaranya?
adalah sebagaimana berikut. Pertama, melakukan yang baik dan terbaik bagi Allah. Dalam bahasa Arab dipanggil fi'lus salah wal aslah. Jadi menurut Mu'tazilah, Allah wajib melakukan yang baik dan yang terbaik bagi hamba-Nya, dan diistilahkan dengan fi'lus salah wal aslah. Maksud dari pernyataan tersebut, apabila ada pilihan antara baik dan rosak, maka Allah mesti melakukan yang baik. Maknanya bila ada pilihan antara baik dan rosak, maknanya Allah Ta'ala mesti buat yang baik, tak boleh buat yang rosak tadi tu. Dan apabila ada pilihan antara yang baik dan yang lebih baik, maka Allah wajib melakukan yang terbaik. Bila wajib ni maksudnya apa? Tak boleh tidak, Allah mesti buat. Allah seolah, gambarannya apa? Allah tak ada pilihan. Kehendak Allah Ta'ala tu terikat oleh kewajipan. Dia tak boleh buat lain daripada hal tersebut. Artinya Allah Ta'ala terbataslah kehendak dia. Dan kehendak yang terbatas ni bukanlah sifat Tuhan, kerana Tuhan ni sifatnya mutlak. Kehendaknya tu mutlak, tanpa batas. Demikianlah dalam pandangan Mu'tazilah. Kerana itu menurut keyakinan mereka, kalau ada keburukan terjadi pada manusia, maka itu bukan rencana dan perbuatan Allah, tetapi semata-mata rencana dan perbuatan manusia. Jadi maknanya gambaran dia bahawa Allah Ta'ala tu hanya menciptakan yang baik-baik sahaja. Adapun yang perkara yang buruk dalam pandangan manusia itu bukan makhluk Allah Ta'ala, tapi diciptakan oleh entiti lain. Dia boleh bawa sampai ke situ. Dia akan bawa kepada apa? Allah menciptakan yang baik-baik saja, adapun yang buruk-buruk tu ciptaan manusia. Bila kita kata manusia mencipta, maknanya manusia tu dia khaliq. Dia jadi khaliq lah, dia jadi maha pencipta, jadi pencipta lah. Dan bila pencipta, ada banyak manusia, maka dengan sendiri menisbahkan ada banyak pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal tersebut berlawanan dengan tauhidul af'al, bahkan berlawanan dengan tauhid rububiyah yang dipegang oleh golongan salafiyah dan wahabiyah ni, kerana menisbahkan adanya beberapa pencipta selain daripada Allah SWT. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Khaliq, maha pencipta tu satu saja, iaitu Allah. Dia menciptakan segala sesuatu yang kita suka maupun yang kita tak suka, yang disenangi maupun yang tidak disenangi, yang baik maupun yang buruk. Semua tu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Adapun kita ni melakukan usaha saja. Maknanya kita dipanggil kasab, kita ada usaha di dalam setiap perbuatan kita. Adapun menciptakan, itu hak Allah SWT. Apa maksud menciptakan? Menjadikan daripada tiada kepada ada, dan maha pencipta mengetahui secara detail, terperinci tentang setiap perkara yang dia ciptakan. Baik. Jadi keyakinan ini berangkat dari konsep Mu'tazilah yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Dan ini dah kita bahaskan dalam perbahasan tentang sifat wahdaniyatu fil af'al, atau keesaan Allah dalam perbuatan sebelumnya. Boleh rujuk di sana. Jadi permasalahan ini diantaranya yang menyebabkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Asalnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, beliau asalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bapa beliau tu adalah seorang daripada tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sekitar usianya 10 tahun, Imam Abu Hasan Asy'ari ni umurnya sekitar 10 tahun, bapanya meninggal dunia. Lalu kemudian ibunya bernikah dengan seorang tokoh ilmuwan Mu'tazilah yang terkenal, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Maka dengan sendirinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi anak tiri kepada Abu Ali Al-Jubba'i, dan dia dibimbing, ditarbiyah oleh Abu Ali Al-Jubba'i dalam mazhab Mu'tazilah. Sehinggalah usianya 40 tahun. Sampailah usianya 40 tahun, dia mula menghadapi krisis dalam pemikirannya. Dia mula memikirkan kesahihan akidah yang diajarkan oleh golongan Mu'tazilah ini. Dan antara isu dia pernah berlaku satu ketika, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, antara faktor yang menyebabkan dia keluar daripada aliran Mu'tazilah dan masuk Ahlussunnah Jamaah ialah pada satu ketika Al-Asy'ari berdialog dengan gurunya dan sekaligus bapa tirinya, iaitu Al-Jubba'i. Apa dialog dia? Sebagaimana berikut.
Imam Abu Hasan Asy'ari bertanya, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Satunya orang mukmin, satunya orang kafir, dan yang satunya lagi adalah anak kecil. Ada 3 orang meninggal dunia, seorang mukmin, kemudian seorang kafir, dan seorang lagi ialah anak kecil. Baik. Kemudian Al-Jubai jawab, dia kata orang mukmin akan memperolehi darjat yang tinggi di dalam syurga. Orang kafir akan celaka, maknanya masuk neraka. Dan anak kecil akan selamat, maknanya tak dimasukkan neraka, dia masuk syurga tapi pada kedudukan yang rendah. Baik, Al-Asy'ari bertanya pula, mungkinkah jika anak kecil tersebut meminta darjat yang tinggi kepada Allah? Budak kecil, masa meninggal kecil ni dia tak ada amal apa, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan darjat yang tinggi di dalam syurga. Maka Al-Jubai menjawab, dia kata, oh tidak mungkin, kerana Allah akan berkata kepada anak itu. Ini andaian dia, dialog andaian. Dia kata Allah akan berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh darjat yang tinggi kerana amalnya, sedangkan kamu belum sempat beramal, jadi kamu tidak bisa memperoleh darjat itu. Kerana itu kekallah anak kecil itu pada kedudukan yang rendah, walaupun tidak masuk syurga, tak masuk neraka, tapi dia selamat masuk dalam syurga pada kedudukan yang rendah. Jadi permohonan dia tu tak tercapailah. Al-Asy'ari tanya balik, bagaimana kalau anak kecil itu menggugat kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, demikian itu bukan salahku, aku tak beramal bukan salahku. Andaikan engkau memberikan aku umur yang panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu. Jadi Al-Jubai pun membalas, dia kata, oh tidak boleh begitu, kerana nanti Allah akan jawab. Bukan begitu, kata Allah Ta'ala. Ini dialog imajinasi lah. Bukan begitu, justru aku telah mengetahui. Allah jawab nanti kat budak tu, dia kata, aku telah mengetahui bahawa apabila kamu diberikan umur yang panjang, maka kamu akan derhaka, sehingga nantinya kamu akan diseksa. Oleh kerana itu, demi menjaga masa depanmu, aku matikan kamu sewaktu kecil, sebelum kamu menginjak usia taklif, maknanya usia yang berkewajipan untuknya melakukan ajaran agama. Maka Al-Asy'ari pun menjawab balik, dia kata, bagaimana seandainya orang kafir itu pula yang menggugat kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku, tetapi mengapa engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan mematikan aku sewaktu aku masih kecil, sehingga aku tergolong dalam kalangan orang-orang yang selamat seperti anak kecil itu? Dan mengapa engkau biarkan aku hidup hingga dewasa sehingga aku menjadi orang kafir dan akhirnya aku diseksa seperti sekarang ini? Jadi orang kafir tu tentu saja akan bertanya, kan, Allah Ta'ala matikan budak kecil tadi supaya dia tidak jadi kafir, dan dengan sebab itu nanti dia akan masuk neraka. Allah beri perhatian pada budak kecil tu. Tapi orang kafir ni tentu akan hairan, kenapa Allah Ta'ala yang juga tahu tentang nasib dia di masa hadapan membiarkan dia terus hidup dan kemudian tidak mematikannya semasa kecil. Sebaliknya dibiarkan dia hidup dengan buat dosa dalam pengetahuan Allah Ta'ala dan kemudian masuk neraka. Dan ini gambarannya seolah-olah Allah Ta'ala tu tidak adil, kan, ataupun pilih kasih lah, menurut Mu'tazilah. Baik, jadi mendengar pertanyaan Al-Asy'ari itu, Al-Jubai menghadapi jalan buntu dan tidak mampu memberikan jawapan balas. Al-Jubai hanya berkata, kamu hanya bermaksud merosak keyakinan yang telah ada. Lalu Al-Asy'ari pun jawab, dia kata, aku tidak bermaksud merosakkan keyakinan yang selama ini anda yakini, akan tetapi guru tidak mampu menjawab pertanyaanku. Guru tidak mampu menjawab pertanyaanku. Dan dialog ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, begitu juga oleh As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra, dan juga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Baik, jadi itu gambaran satu isu. Jadi kalau kita pegang pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu wajib melakukan yang baik dan terbaik, artinya apa?
tentu sahaja dalam kes orang kafir tadi, dia, apa yang terbaik bagi orang kafir tu? Beriman dan amal soleh. Jadi sepatutnya kalau pegang kepada kaedah Mu'tazilah tu, Allah wajib melakukan yang baik dan terbaik ke atas orang kafir tu. Artinya orang kafir tu seharusnya dimatikan di semasa dia masih kanak-kanak, supaya dia dapat yang terbaik, iaitu syurga, dan terselamat daripada perkara yang buruk, iaitu neraka. Tapi hal tersebut tak berlaku. Artinya apa? Artinya apapun yang berlaku dalam dalam alam ini, semuanya itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada siapa boleh membatas-bataskannya. Tak ada siapa yang boleh menghadkan perbuatan Allah Taala dan kehendak dia. Sebab tu tadi disebutkan Allahu yakhluqu ma yasha. Allah menjadikan apa sahaja yang dia kehendaki. Apa sahaja yang Allah Taala kehendaki, kalau dia kehendaki terjadi, terjadilah. Sebab tu ada kaedah dia ungkapkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah SWT kehendaki, maka ia pasti terjadi, dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, walaupun seluruh alam ini berusaha menghalang daripada perkara itu terjadi. Kemudian apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi, walau seluruh alam berusaha bersungguh-sungguh untuk mendatangkan perkara tersebut, berusaha bersungguh-sungguh. Contoh kita beri, ada seorang contohnya, dia nak jadi raja. Macam-macam usaha dia usaha nak jadi raja. Dia buat cara ini, dia buat cara ini, dia buat cara ini, dia kata dia buatlah macam-macam usaha, sehingga kalau dia ada selangkah lagi kaki untuk menjadi seorang raja, atau menjadi seorang pemimpin, atau menjadi seorang menteri, kalau tidak datang kehendak Allah Ta'ala kata engkau jadi raja, tak jadi raja, walaupun macam mana usaha yang telah dikerahkan. Kalau seorang tu tak mimpi pun jadi raja, dia tak jadi raja, ataupun tak mimpi pun jadi menteri, dan tak nampak sebarang usaha dia ke arah tu, tidak ada usaha, tidak ada lobby, tak ada apa. Tapi kalau dah Allah Ta'ala tetapkan, tentukan, kau jadi raja, kau jadi menteri, kau jadi Perdana Menteri, kalau dah datang ketentuan Allah, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh halang. Sebab tu Allah Ta'ala mengingatkan pada Rasulullah SAW. Nabi sebut pada baginda dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah sekali-kali dirimu berkata aku nescaya akan buat hal ini esok, sebelum kamu, melainkan dengan menyatakan insya-Allah. Maknanya melainkan dengan menyandarkan kepada kehendak Allah, sekiranya dikehendaki oleh Allah. Jadi itulah kita, bila kita nak buat apa pun perbuatan, akhirnya kita kena sebut insya-Allah. Insya-Allah maknanya kita sandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kerana dia sahaja yang dapat memastikan perkara itu boleh terjadi ataupun tidak terjadi. Baik, itu contoh yang pertama. Yang kedua ialah pahala bagi yang taat dan azab bagi yang durhaka. Bagi golongan Mu'tazilah, Allah Ta'ala wajib bagi pahala kepada orang yang taat, dan Allah Ta'ala wajib membalas azab bagi yang durhaka. Artinya apa? Mustahil berlaku sebaliknya. Artinya apa? Mu'tazilah bagi dia mustahil kalau Allah Ta'ala tak bagi pahala kepada orang yang taat, dan mustahil kalau Allah Ta'ala tak azab orang yang durhaka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila Allah memberikan kewajipan kepada hamba-hambanya, lalu sebahagian ada yang taat dan sebahagian ada yang tidak taat, maka Allah tidak wajib memberikan pahala kepada yang taat dan tidak wajib menyiksa kepada yang tidak taat. Maksudnya apa tidak wajib ni? Maksudnya Allah Ta'ala tu hanya harus sahaja. Maksudnya kalau kita nak baca, Allah Ta'ala harus memberikan pahala kepada yang taat, dan Allah Ta'ala harus menyiksa kepada yang tidak taat. Boleh saja Allah Ta'ala tak bagi pahala kepada orang yang buat taat. Boleh saja kalau Allah Ta'ala nak memberi pahala kepada orang yang buat maksiat. Adakah ia mustahil pada Allah Ta'ala? Tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki dalam hal ini, kan? Itu maksudnya harus tu. Seandainya Allah menyiksa yang taat, maka menurut akal, kalau kita lihat dari sudut hukum akal,
hal tersebut boleh sahaja Allah melakukannya, harus sahaja. Dengan perlakuan seperti itu, Allah tidak akan dikatakan zalim. Seandainya Allah memberikan pahala kepada yang taat, maka hal tersebut semata-mata anugerah dari Allah, bukan kerana Allah berkewajipan membalas pahala kepada orang yang buat taat. Allah hanya memberi anugerah, pahala tu hanya anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh saja kalau tak balas apa-apa atas setiap usaha kita. Kerana harus kita ingat di sini bahawasanya kita buat taat ni pun taufik daripada Allah Subhanahu Taala. Bukan kerana kita ni pandai ke, bukan kerana kita ni rajin sangat ke, bukan kerana kita berkemampuan mempunyai kesihatan yang kuat dan sebagainya. Bukan kerana itu. Tapi taufik Allah Subhanahu Taala. Kerana berapa ramai orang yang sihat tapi tak mampu buat taat. Berapa ramai kita lihat orang yang sakit mudah saja dia buat satu ketaatan. Kenapa? Ada taufik daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi hatta buat ketaatan tu pun dah taufik dan anugerah daripada Allah Subhanahu Taala. Ini kan pula pahala yang diberikan oleh Allah Taala. Itu bukan kerana Allah wajib balas pahala atas kita, tak. Tetapi ia adalah merupakan anugerah dari Allah semata-mata. Sebab tu bila kita beramal, tuan-tuan, jangan semata-mata kejar fadail ataupun mengejar fadilat-fadilat di dalam suatu amal. Fadilat-fadilat amal yang kita baca tu tujuannya adalah semata-mata nak menggalakkan kita beramal. Nak menggalakkan kita beramal. Sebaliknya bila kita beramal, kita niatkan bahawa kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keredaan Allah Taala itulah sebesar-besar anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya menyeksa yang tidak taat, maknanya seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menyeksa orang yang tidak taat, maka semata-mata keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia menyeksa orang yang melakukan maksiat adalah semata-mata kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hal ini berbeza dengan pendapat Mu'tazilah bahawa Allah wajib memberikan pahala kepada yang taat dan menyeksa kepada yang tidak taat. Sementara pendapat kaum Wahabi dalam masalah ini sama juga dengan Mu'tazilah. Jadi Wahabi ni yang mendakwa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi fikrahnya tu bercampur dengan Mu'tazilah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan merupakan Ahlul Bid'ati wad Dhalalah. Kemudian dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah selain daripada dalil-dalil di atas dalam membantah terhadap Mu'tazilah dan Wahabi juga beberapa dalil berikut ini. Wala yazlimu rabbuka ahada, dalam surah Al-Kahfi ayat 49, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, surah Al-Hajj ayat 14. Di dalam ayat di atas ditegaskan bahawa zalim itu mustahil terjadi kepada Allah. Jadi mustahil Allah Ta'ala berbuat zalim. Dan alam jagat raya ni dan seluruh isinya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Dan Allah boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Dan dalam hadis sahih juga disebutkan, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law anna Allah 'azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum ghayra zalimin lahum. Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Walau kana laka jabalu Uhudin aw mithlu jabali Uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa annaka in mitta ala ghairi hadha dakhalta an-nar. Hadis ni disebut tentang perlu dan wajibnya kita beriman dengan qada dan qadar. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Allah mengazab penduduk langit dari kalangan para malaikat dan penduduk bumi dari para nabi dan rasul, nescaya Allah mengazab mereka tanpa berbuat zalim kepada mereka. Seandainya Allah mengasihi mereka, maka kasih sayangnya lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Rahmat Allah Ta'ala tu lebih baik daripada amal perbuatan kita. Seandainya kamu memiliki gunung Uhud atau seperti gunung Uhud berupa emas, makna emas yang kita miliki itu sebesar gunung Uhud, yang kamu belanjakan di jalan Allah,
sudahlah miliki emas. Emas tu pula kita habiskan belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada ketentuan Allah. Maknanya beriman dengan, disebut di sini tu'mina bil qadar, beriman dengan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau banyak mana pun amal yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi semua, tapi kalau tidak ada keimanan terhadap takdir, terhadap qada dan qadar yang merupakan salah satu daripada 6 rukun iman yang wajib kita percayai, maka setiap amal yang kita buat tu tak ada makna, tak ada erti, sia-sia. Dan meyakini, maknanya termasuk daripada keimanan pada qada dan qadar ni ialah meyakini apa sahaja yang menimpa kamu tidak akan luput darimu. Maknanya apa yang dah memang menjadi milik kita pasti sampai kepada kita, pasti kita perolehnya. Dan apa yang luput darimu tidak akan menimpa. Artinya perkara yang bukan milik kita, yang memang bukan milik kita, tidak akan pernah menjadi milik kita. Walau macam mana pun kita usahakan. Macam tadilah, cari kita contoh orang nak menteri, contoh nak jadi Perdana Menteri, satu contoh. Ada seorang kata dia nak jadi Perdana Menteri, dia usahalah nak mati nak jadi Perdana Menteri, tapi kalau dah dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bukan milik dia, sampai mati pun tak akan jadilah. Tapi kalau dalam ketentuan Allah, contohnya si fulan ni dia jadi Perdana Menteri, walaupun dia tidur aja tak buat kerja apa, dia pun tak pernah promote diri dia, tapi datang ketentuan Allah untuk dia jadi Perdana Menteri, maka dia jadi Perdana Menteri. Jadi apa yang menjadi milik kita pasti sampai kepada kita. Apa yang bukan milik kita dalam ketentuan Allah, maka dia tidak akan sampai kepada kita. Dan kemudian dia kata lagi, dan sesungguhnya kamu apabila mati mengikut selain daripada keyakinan ini, maka kamu akan masuk neraka. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana pentingnya kita beriman dengan qada dan qadar. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, dalam bab iman, dalam bab Islam ni, matematik dia tak sama macam standard mathematics. Standard mathematics 2 tolak 1 lah kan, tinggal 5 tolak 1 4, 6 tolak 1 bakinya 5. Tapi kalau dalam matematik iman ni, 6 tolak 1 kosong. 6 rukun iman, tolak 1 je kita tak pegang, tak percaya, kosong. Maknanya dianggap kafir, tak mukmin. Contohnya waliyazbillah, dia tak beriman dengan qada dan qadar tadi. Yang lain semua dia beriman, maka 6 tolak 1 kosong. Begitu juga rukun Islam 5. Kalau standard matematik 5 tolak 1 tinggal 4. Tapi katalah 1 tu dia tak percaya. Contohnya apa? Contoh dia tak percaya kepada hukum zakat, macam yang pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu kerana itu menjadi murtad dia. Jadi 5 tolak 1 kalau standard matematik tinggal 4, tapi kalau standard dalam matematik Islam 5 rukun Islam tolak 1 saja kita tak percaya, maka kosong. Kosong tu artinya apa? Dianggap bukan Muslim, dianggap kafir. Jadi dalam bab iman ni kita kena hati-hati, kita kena berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kerana iman dan Islam ni adalah perkara yang paling mahal yang kita perolehi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada perkara yang paling mahal di alam ini yang Allah Ta'ala beri kepada kita selain daripada iman dan Islam. Kerana iman ni, kalau Allah Ta'ala, iman ni kita tak boleh beli dengan harta benda lah. Iman ni tak boleh dibeli dengan harta benda. Sebab tu orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemanisan iman, mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk iman tersebut. Sanggup mengorbankan nyawa mereka demi untuk dapat iman tersebut. Sanggup melepaskan harta benda mereka demi untuk iman tersebut. Macam kita tengok para syuhada, sanggup melepaskan iman tadi dengan sanggup melepaskan harta benda tadi ataupun melepaskan nyawa mereka demi kerana mempertahankan iman. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu sebagai satu contoh. Dia ni hamba yang berasal daripada Rom.
kemudian dia ditawan menjadi menjadi hamba lah. Setelah dia menjadi hamba tadi, kemudian dia memerdekakan dirinya dengan berusaha kan, akhirnya dia bayar duit tebusan, dia merdeka, dan akhirnya dia rajin bekerja dan dia menjadi kaya. Dan bila sampai seruan hijrah, maka dia pun nak berhijrah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa bersama dengan harta benda yang dia usahakan itu. Lalu di tengah jalan dia dicegat, ditahan oleh orang-orang kafir. Dia kata, kau nak ke mana? Aku nak pergi berhijrah ke Madinah. Kau boleh pergi, tapi syaratnya kau kena tinggalkan semua harta benda kau yang ada di Mekah, yang ada pada kau sekarang ni, kau kena tinggalkan. Dia kata, ambillah, tak apa, ambillah, asal saja jangan dihalang dirinya daripada berhijrah. Itu kita boleh lihat tentang keimanan. Jadi iman ni benda yang kita mohon pada Allah jaga untuk kita, dan kita minta supaya kita dapat dengan taufik Allah Ta'ala menjaga iman kita. Baik, hadis sahih di atas yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tadi, sangat jelas menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahawa pahala yang diberikan kepada orang-orang yang taat semata-mata anugerah dari Allah, sedangkan azab yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat semata-mata kerana keadilan Allah. Sebab tu orang yang dah buat ketaatan, jangan rasa senang kerana dah selesai buat taat, kerana kita belum tahu apakah amal ketaatan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Seharusnya dia bimbang. Kan kadang-kadang ada orang dia dah solat, dia kata lega dah solat. Betul, lega kita dah solat, sebab bila kita dah solat, kita boleh buat kerja-kerja lain. Tetapi seharusnya dia tidak rasa lega juga. Kenapa? Bagi orang yang betul-betul faham, dia akan fikir pula, apakah solatnya tu diterima ataupun tidak. Apakah solatnya tu diterima ataupun tidak. Kerana itu yang harus lebih dibimbanginya. Dia dah buat tu satu perkara lah, alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala terima ke tidak, itu satu perkara yang lain pula, yang harus dia sentiasa minta kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan soleh yang diterima. Amalan soleh yang diterima. Sebab tu orang yang melakukan amal soleh yang diterima ni, antara tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bila amal soleh itu diterima, dia rasa seperti dia tak buat amal. Dia buat amal, tapi dia sendiri rasa dalam hati dia macam tak ada amal apa yang dia buat. Dia rasa dia tak beramal, dia tak beramal lagi, masih belum cukup beramal. Maka dia terus menambahkan amal, kerana rasa dia belum beramal. Baik, manakala orang yang bermaksiat pula, jangan sampai putus asa daripada rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang tidak taat semata-mata kerana keadilan Allah. Di sini perlu dijelaskan bahawa huraian di atas adalah menurut tinjauan hukum akal. Ini kita kena faham. Menurut tinjauan hukum akal. Mana kalau dilihat dari sudut hukum akal, boleh tak kalau Allah Ta'ala tak balas pahala kepada orang yang buat ketaatan? Boleh. Tak ada yang menghalang Allah Ta'ala, kerana segala-galanya milik Allah. Sebagaimana kita kata harus sahaja kalau seorang tuan tidak memberi makan kepada hamba yang dimilikinya. Boleh tak? Kerana hamba tu barang, boleh saja. Cuma dalam konteks hukum akal begitu, kata-kata harus sahaja. Sedangkan menurut hukum syarak, makna berdasarkan kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dengan mengazab orang-orang yang taat. Maknanya kalau Allah Ta'ala dah janji kepada orang yang taat untuk diberikan pahala, maka Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya berdasarkan kepada nas Al-Quran. Cuma kalau dilihat dari sudut hukum akal, apakah perkara tu boleh berlaku atau tidak berlaku? Boleh saja kalau sekiranya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala dah letak, nyatakan janjinya dalam Quran, maka hal tersebut berdasarkan hukum syarak, maka Allah tidak mengingkari janjinya. Hal ini mustahil bagi Allah kerana termasuk suatu kebodohan. Tetapi bisa jadi Allah tidak melaksanakan ancamannya kepada orang-orang yang berdosa selain daripada kesyirikan dengan memberi ampunan. Kerana hal ini sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi anugerah. Maknanya kalau Allah Ta'ala tidak mahu menyeksa orang-orang yang berdosa, maka hal tersebut boleh sahaja bagi Allah Subhanahu Taala,
kerana itu termasuk dalam sifat al-afu, sifat pemaaf, sifat sifat pengampun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah kewajiban beragama sebelum datangnya syarak. Kewajipan beragama sebelum datangnya syarak. Baik, ketiga, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, seandainya hukum syarak atau rasul tidak datang, maka manusia tidak wajib beriman kepada Allah dan tidak wajib mensyukuri nikmatnya. Sementara menurut Mu'tazilah, bagi yang berakal wajib beriman kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya, kerana akal dapat menuntun mereka untuk meyakini adanya Allah dan wajibnya bersyukur. Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah Mu'tazilah berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk memberikan peringatan, menyampaikan dakwah Islam. Kemudian dalam firman-Nya yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 47, dalam surah Al-An'am ayat 131, "Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun." Yang demikian itu adalah kerana Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota ataupun negara-negara secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Maknanya tidak ada orang yang datang memberikan peringatan dari rasul-rasul. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 47, "Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin." Maksudnya, dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin." Kemudian dalam firman-Nya yang lain, "Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza." Surah Taha ayat 134. Yang bermaksud, dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah." Kemudian dalam firman-Nya yang lain, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Surah Al-An'am ayat 155 hingga 156. Yang bermaksud dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahawa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sahaja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Dan yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun dzikra wa ma kunna zalimin." Surah Asy-Syu'ara ayat 208 hingga 209, yang bermaksud, dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim. Jadi daripada ayat-ayat tersebut jelas bahawa Allah tidak akan mengazab kepada orang-orang, kepada manusia atau sesuatu kaum, sesuatu bangsa sebelum datang seorang rasul yang membawa syariat kepada mereka. Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahawa sebelum datangnya seorang rasul, orang yang melakukan kemaksiatan dan kekafiran tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah
Kita akan tengok nanti perbincangan tentang ahlul fatrah serta kedudukan kedua orang tua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam. Dan insya-Allah cukup setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.